Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi satu kisah tentang kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah. Asal-usul kerajaan Turki Uthmaniyah ini bermula pada akhir pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Terdapat satu khalifah yang bernama Abu Ishaq Muhammad Ibnu Harun al-Rashid yang dikenali sebagai Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini merupakan pendokong kepada fahaman Al-Mu'tazilah yang mempercayai bahawa Al-Quran ini adalah makhluk Allah. Tetapi ramai ulama pada waktu itu mempercayai bahawa Al-Quran ini adalah bersifat qadim. Hal ini menyebabkan ramai ulama telah berselisih pendapat dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Hal ini menyebabkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini telah menangkap dan memenjarakan ramai ulama yang bertentangan fahaman dengannya. Antara ulama yang terkenal yang ditangkap oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ialah Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenali sebagai Imam Hanbali. Ada juga hal ini menyebabkan ramai orang Arab, orang Parsi telah tidak suka akan pemerintahannya. Oleh demikian, sebagai langkah keselamatan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini telah menukarkan kota pemerintahannya dari kota Baghdad ke kota Samarra. Dan beliau telah merekrut orang Turki untuk menjaga kota Samarra dan sepadan kerajaan Bani Abbasiyah. Hal ini menyebabkan timbul satu persoalan kenapa Sultan sendiri tidak melantik orang Abbasiyah. Hal ini kerana orang Abbasiyah ini tidak suka akan berperang dan memilih untuk menyebarkan Islam dengan hanya lisan sahaja. Bani August adalah antara orang Turki yang telah dilantik oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini. Sebagai tanda penghargaan Khalifah Al-Mu'tasim Billah kepada mereka, beliau telah memberikan satu tempat untuk mereka mendirikan kerajaan mereka tersendiri dan terbitlah kerajaan Seljuk. Kita kena tahu bahawa orang Turki ini mempunyai dua golongan. Golongan Sunni yang terdiri daripada golongan Bani Seljuk dan golongan Syiah yang terdiri daripada Bani Buaihi. Reputasi Bani Seljuk ini telah meningkat dan sehinggalah orang Mongol, orang Parsi, orang Buaihi gerun akan kekuasaan Bani Seljuk. Lama kelamaan reputasi Bani Seljuk ini telah merosot kerana terdapat perebutan kuasa. Seorang ketua yang bernama Ertugrul Ghazi, bapa kepada Uthman Ghazi, telah bangkit dan memerintah kabilah dengan pegangan agama Islam yang utuh. Beliau juga berazam untuk menjadikan anaknya sebagai ketua yang berjaya menyatukan kabilah mereka yang terpisah itu. Oleh yang demikian, Ertugrul Ghazi telah melantik seorang guru untuk Uthman yang bernama Syekh Edibali. Beliau berkata pada anaknya, "Kalau engkau sakitkan hatiku ini, aku masih boleh terimamu sebagai anakku. Jikalau kamu sakitkan hati gurumu, belum tentu dia akan menerimamu sebagai anak muridmu. Perkara ini tidak boleh aku terima." Berkat didikan Syekh Edibali, Uthman telah membesar dengan jayanya dan menjadi pemimpin yang berjaya menyatukan kabilah yang berpecah itu, dan terbitlah kerajaan Turki Uthmaniyah. Dari Uthman Ghazi, anaknya bernama Orhan Ghazi. Dari Orhan Ghazi, anak dia bernama Sultan Murad I. Dari Sultan Murad I, anaknya bernama Sultan Yildirim Beyazid. Yang menariknya tentang Sultan Yildirim Beyazid ini, beliau telah berjaya menakluk kawasan jajahan yang baru. Dia sendiri akan mengikut tenteranya untuk berperang. Beliau tidak akan duduk di istananya lebih pada 1 bulan. Pada suatu hari, beliau bertemu dengan Timur Lang, iaitu ketua orang Mongol dan merupakan keturunan Genghis Khan yang telah memeluk Islam. Beliau berkata kepada Timur Lang, jikalau Daulah Islamiyah ini hanya memerlukan satu pemimpin sahaja. Hal ini menyebabkan berlaku peperangan antara dua pihak. Malangnya, Sultan Yildirim Beyazid telah dikepung dan telah ditangkap. Dia telah diletakkan dalam sangkar dan dimadukan di hadapan orang ramai. Lama kelamaan, dia dibunuh. Oleh sebab kematian Sultan Yildirim Beyazid ni, ketiadaan pemerintahan dalam kerajaan Sultan Uthmaniyah,
dan berlaku perebutan kuasa antara anak Sultan Yildirim bin Yazid, dan ini memakan masa 11 tahun. Lama-kelamaan selepas 11 tahun itu, Muhammad Syarbi, anak Muhammad Syarbi atau dikenali sebagai Sultan Muhammad I telah menjadi sultan. Sultan Muhammad I ini telah memberi banyak jasa kepada Kepulauan Nusantara. Beliaulah sultan yang bertanggungjawab dalam menyebarkan Islam ke Kepulauan Nusantara dengan menghantar 9 ahli ulama yang dikenali sebagai Wali Songo. Wali Songo ini telah membawa agama Islam ke Kepulauan Nusantara. Dari Muhammad I, anaknya bernama Sultan Murad II. Dari Sultan Murad II, anak dia bernama Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II ini dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa Sultan Muhammad II dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih? Hal ini kerana Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menakluk kota Konstantinopel, dan beliau merupakan pembenar kepada janji Rasulullah. Apa itu janji Rasulullah? Janji Rasulullah ini adalah pada waktu Rasulullah menggali parit pada waktu perang Khandaq, beliau pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kota Konstantinopel ini akan jatuh pada seorang pemimpin, iaitu pemimpin yang sebaik-baik pemimpin dan tentera yang sebaik-baik tentera. Pada waktu pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, kerajaan Turki Osmaniyah ini mencapai puncak pemerintahan dan kebangkitan mereka, dan itulah sebahagian daripada kebangkitan kerajaan Turki Osmaniyah.